Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wa anshur 'alaina wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan belajar ataupun kita ulang kaji pada tajuk nifaq. Tajuk apa? Nifaq. Kita Ustaz dah share dah dulu masa PDPR dia tentang nifaq. Kita akan belajar lagi tajuk ni, iaitu nifaq. Bila pusing sini dia akan jadi terbalik. Jadi Ustaz nak kena pusing macam ni. Okey. Alright. Tu nifaq. Cantik tak tu Ustaz? Oh, cantik. Nampak buku Ustaz penuh tak? Nampak? Clear. Handsome tak? Handsome tak buku Ustaz? Handsome kan? Baik. Okey, kita tengok tajuk nifaq. Kamu perhatikan gambar-gambar dalam tu. Cuba tengok gambar cerita tu. Ada satu cerita tu. Gambar apa tu? Siapa boleh ceritakan kat Ustaz cerita apa tu? Biasa dengar tak cerita tu? Biasa dengar? Okey, cerita tentang apa? Cerita tentang dia ada satu cerita. Okey, yang nanti kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 106. Okey, siapa yang nak cerita dekat Ustaz? Siapa yang boleh ceritakan tentang cerita dalam gambar tu? Okay, come on. Anybody? Yang nak cerita? Aduh. Zulfa, cerita Zulfa. Boleh? Kakak? Tak boleh? Okey, cerita dia macam ni. Okey, ada seorang budak. Dia ni kerja apa? Dia mengembalakan kambing. Ni cerita yang ni dia burimau. Kalau cerita asalnya serigala. Dia biasa serigala dia akan makan kambing ataupun rimau pun boleh. Budak ni kerja apa? Dia mengembalakan kambing. Faham tahu tak mengembala kambing? Mengembala kambing ni dia bawa kambing pergi satu tempat untuk kambing makan. Macam Rasulullah SAW, Nabi kita pernah waktu kecilnya Nabi SAW mengembalakan kambing. Waktu kecil Nabi, waktu umur-umur kamu ni, Nabi dah kerja mengembala kambing, bantu bapa saudara Nabi Abu Talib. Mak Nabi meninggal ketika umur Nabi berapa tahun? Berapa tahun? Mak Nabi SAW meninggal ketika Nabi berumur, siapa kata 5 tahun dekat tangan? Siapa kata 6 tahun? Berapa tahun? 5 ke 6? Betul tak? Alamak. Kalau tak tahu ni semua ustaz nak rotan ni. Tu dia. Okey. Berapa tahun? 4 tahun. Itu kan ustaz dah ceramah kan, dengar tak dengar? Okey, soalan pertama mula. Bapa Nabi wafat meninggal ketika bila? Nabi dalam perut ibunya, dalam kandungan ibunya. Berapa tahun? Berapa bulan? 3 bulan. Qayyum, berapa bulan? Berbulan-bulan. Jafni. Macam tak pernah dengar pula ceritanya. Waktu ayah Nabi SAW meninggal, Nabi 2 bulan dalam kandungan, dalam perut mak dia, mak Nabi SAW.
Nabi duduk dalam perut ibu baginda Nabi SAW. Ketika tu Nabi dalam tu 2 bulan. Ingat ni. Kemudian Nabi SAW duduk dengan Halimatus Sa'diyah, menyusukan Nabi. Kemudian dia balik, Nabi balik sekejap. Baginda SAW balik duduk dengan mak baginda Nabi SAW sampai umur 6 tahun. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Umur Nabi berapa tahun? 6 tahun. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita sayang, yang kita kasih, duduk dengan ataupun dijaga oleh Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu Nabi umur berapa tahun? Alamak. Kamu ni memang kedorotan betul ni. Kakak. Aina, berapa tahun? Amira. Amirul, berapa tahun? 8 tahun terbaik. 8 tahun. Kena ingat lah kan. Tu Nabi kita. Kan bukan Ronaldo. Kan kamu Ronaldo pun kamu tahu. Ronaldo pakai baju nombor berapa? Tak tahu tak apa. Okey. Dan Nabi SAW dibesarkan oleh Datuk Nabi Muhammad SAW, iaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi berumur 8 tahun. Selepas tu Nabi tinggal dengan siapa? Ayah dia? Ayah tiri? Hei. Bapa saudaranya. Bapa saudara Nabi nama apa? Abu Talib. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah kefahaman pada pelajar-pelajar 4 excellent. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi tinggal dengan Abu apa? Dengan siapa tadi bapa saudara Nabi nama apa? Dengan Abu Talib. Okey, Nabi tinggal dengan Abu Talib. Kemudian Nabi tolong Abu Talib berniaga. Nabi mengembala kambing. Ada kambing orang-orang Mekah, Nabi bawa pergi makan. Nabi mengembala kambing. Nak jaga kambing ni susah sebenarnya. Sebab kambing dia tak dengar cakap orang. Betul? Kamu pun tak dengar cakap ustaz-ustazah. Kamu pun tak dengar cakap cikgu. Jangan berlari. Berlari kamu. Jumpa cikgu bagi salam. Buat tak tahu pun. Tengok. Kalau kambing, lagilah tak dengar cakap kan. Kambing ni nak mengembala dia, nak jaga dia susah sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW diajar oleh Allah untuk mengembala kambing supaya dapat merasa kesusahan. Susah ni. Bagaimana nak jaga sebagainya. Kenapa? Nanti nak dakwah pada manusia lagi susah. Walaupun manusia ada akal, tetapi akal dia banyak dalam keadaan suka lawan Allah, suka ikut syaitan, suka ikut nafsu. Kan? Dia manusia lagi teruk nanti. Sebab tu Allah nak kuatkan nak kuatkan fikiran Nabi, nak kuatkan dalaman Nabi supaya biasa menghadapi cabaran. Ni. Tu saja kaitkan dengan cerita tu. Ada seorang budak ni. Ni bukan cerita zaman Nabi, ni cerita ni. Okey, ada seorang budak ni, dia kerja dia mengembala kambing. Dia buat apa? Kelas? Buat apa kerja dia? Mengembala kambing. Okey. Kerja dia mengembala kambing. Ustaz dia nampak muka Ustaz penuh? Sampai atas? Ya. Muat-muat. Tidak, Ustaz nak ke belakang kan? Kerja budak ni ialah apa? Mengembala kambing. Dia setiap hari dia akan bawa kambing dia pergi ke suatu kawasan untuk makan. Dia bawa kambing dia pergi nak makan. Kalau satu tempat dia bawa kambing nak makan. Makan rumput lah. Kambing makan apa? Pizza Hut. Kambing makan rumput dia bawa pergi. Kemudian dia seorang-seorang boring lah. Dia kata boring, nak main game tak boleh. Kamu boleh lah main game kan, ada handphone. Budak ni tak ada handphone. Boleh ke main handphone game?
Main game boleh, buat kerja ustaz tak boleh. Ni ustaz nak marah ni, kan? Jangan main game. Main game tu nanti dia merosakkan akal kita. Kalau selalu main sangat kan. Ustaz cerita tak yang ada budak tu sampai atas katil, tak boleh tidur pun macam ni. Anak macam tu, kamu nak jadi macam tu? Jangan kurangkan bermain video game. Nanti kamu duduk atas katil, sakit, jadi Parkinson tangan. Jangan banyakkan membaca buku, banyakkan bermain benda yang fizikal. Main bola ke, kan kat rumah tu sepak dinding pun pecah. Baik. Okey, budak ni boring ni, dia duduk seorang-seorang, yang lain kambing. Dia tak boleh nak cakap dengan kambing. Kan duduk dia tengok kambing, dia kata, boring lah, aku nak buat apa? Dia pun dapat satu idea. Idea yang mungkin kamu pun dapat. Okey, dia dapat satu idea. Apa idea dia? Dia buat apa? Dia buat apa tu? Dengar. Dia nak bagi tahu, kata, tolong. Ada harimau nak makan kambing aku. Tu dalam gambar tu. Kan? Kalau cerita asal dia cerita dia serigala nak makan kambing dia. Tolong, dia menjerit. Dan dia duduk ke belah atas ni. Orang kampung tengah buat kerja. Orang kampung pun dengar dia minta tolong. Semua pun berlari nak pergi kepada budak tu, nak tolong lah. Bawa cangkul, bawa parang, bawa rotan ni, kan? Nak pukul harimau. Kan dia tak tolong kan, berlari ni. Sampai budak tu pun gelak. Ni budak nakal ni. Sebab apa dia ketawa? Sebab dia tipu. Dia bohong. Jadi orang kampung pun nak pukul, nak marahlah kan. Tapi tak boleh lah pukul. Kecuali ustaz boleh pukul kamu. Boleh pukul? Boleh tu Pak? Tak boleh. Jadi tak boleh pukul kan. Jadi orang pun balik. Apa dia tipu orang ni, marah kan. Esok dia buat lagi. Esok hari tu dia buat lagi. Tolong, harimau nak makan kambing aku. Dia orang pun datang berlari. Kau dia gelak kan. Tak ada kambing, tak ada harimau pun. Dia kata kena tipu. Kan, kalau orang suka tipu orang lah nanti dia ni. Kemudian hari ketiga pun macam tu juga dia buat. Orang kampung pun pergilah, ingatkan betul-betul harimau. Pergi. Sekali lagi dia ketawakan oleh budak tu. Kemudian tiba-tiba satu hari, harimau yang betul-betul harimau. Tu yang tahu harimau yang betul-betul harimau. Kalau yang tak betul-betul apa dia? Yang kalau tak betul-betul harimau apa? Tak tahu. Siapa tak tahu? Okay, harimau yang betul-betul harimau datang nak makan kambing. Dia pun minta tolong kan. Harimau nak makan kambing aku. Jadi orang kampung datang tak? Orang kampung tak datang. Sebab apa? Sebab dah dia tipu banyak kali, menyebabkan orang kampung dah tak percaya dia punya cakap dia. Akhirnya harimau pun makan kambing dia. Tu cerita dia. Jangan kita menipu. Tu akibat yang diterima oleh pengembala kambing tersebut. Dia dapat apa? Kerugian. Menangis dia. Sebab apa? Sebab harimau telah memakan kambingnya. Maka sedih dia. Apa punca dia? Punca dia apa? Kuat. Tak dengar suara. Okey. Mas pakai. Pakai elok mas tu. Kamu kena pakai mask. Ustaz kalau cakap ni pakai mask jenuh lah ustaz. Akhirnya ustaz lemas. Kan mask, ustaz jadi lemas. Dengar suara ustaz kuat tak ni? Tak kuat ni. Hebat dia jarak. Dan kamu kena pakai mask. Baik. Okey. Bila sebab apa budak itu menangis? Ataupun perkara ni jadi sebab apa? Sebab perbuatan apa? Menipu, berbohong. Tu maksud cerita tu. Kan? Kerana puncanya kerana berbohong. Bercakap bohong dan menipu. Okey kelas. Kita tengok pada muka surat 107. 107. Okey, boleh sama-sama tengok. Siapa nak baca kat ustaz? Boleh tolong baca. Zulfa. Ya, Zulfa sabar. Okey, kuat sikit Zulfa. Baca dulu.
Nombor 1 Zulfa baca. Nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nombor 2 kakak baca. Nombor 2 dia cakap apa tu? Buat sikit. Apakah hukum nifak? Apakah hukum nifak? Okey. Apakah hukum nifak? Nombor 3 siapa nak baca? Daphne. Boleh. Siapa tak boleh? Amirul. Puas sikit Amirul. Hukum nifak adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik firman Allah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkat dan yang paling bawah daripada lapisan. Okey, hukum nifak. Cuba tengok Ustaz baca tu. Hukum nifak adalah apa dia tu? Apa hukum nifak? Hukum nifak adalah haram. Haram Hukum nifak ni adalah haram. Okey, kita tengok dulu. Okey, hukum nifak apa dia? Hukum dia? Betul Ustaz dia. Hukum nifak adalah bang tengok bang. Haram. Okey? Ni haram. Okey, hukum nifak adalah haram. Haram ni maksud dia apa? Kalau buat berdosa. Kalau tak buat dapat pahala kerana meninggalkan perbuatan yang keji. Kita akan dapat pahala. Tu hebatnya ni. Allah bagi pahala kepada kita. Meninggalkan perbuatan maksiat dapat pahala. Kan? Jadi kalau buat dapat dosa. Baik. Okey. Sebelum tu kita tengok tadi maksud nifak apa dia? Apa maksudnya? Kelas sama-sama cuba baca. Nifak bermaksud nombor 1 tu. Yang nombor 1 tu. Nifak bermaksud Ya. Kuat betul lah lori ni. Pening kepala Ustaz. Okey, 1, 2, 3. Nifak bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Okey, menzahirkan. Betul tak Ustaz je ni? Menzahirkan apa tu? Keimanan. Hamzah kat mana ni? Atas ni? Keimanan. Betul ke Hamzah kat atas ni? Apa dia? Betul lah tu. Mana? Ada kat mana? Mana ada tu? Ni huruf tu. Memanglah salah. Tajuk saya nak tengok kamu. Okey, menzahirkan. Macam mana dia menzahirkan? Mim, nun, za, alif. Okey, ha, ya, ra. Okey, saja nak test kan. Terima kasih Aina, terbaik. Okey, menzahirkan bermaksud menzahirkan. Menzahirkan maksud apa? Apa maksud menzahirkan? Hello. Ada orang ke tak ada? Menzahirkan maksud apa? Menunjukkan, menampakkan. Apa lagi? Menimbulkan. Tu bagi orang nampak. Macam ni rupanya perangai dia. Kan suka menipu rupanya. Tu menzahirkan. Kalau kat kelas kita tak tahu kan? Tak tahu tengok baiknya pelajar 4 excellent. Memang excellent lah. Kalau di rumah macam ni rupanya dekat rumah lawan mak. Dekat rumah main game sampai tak ingat. Dekat rumah mengamuk-ngamuk kalau tak dapat handphone. Patutlah kerja ustaz tak buat. Ya, sebab sibuk main. Siapa yang sibuk main game tu?
Okey, bermaksud menzahirkan keimanan. Dia tunjukkan seolah-olah dia beriman. Tetapi pada hakikat dia apa? Dan mak nak tulis ke mana? Okey, dan apa dulu? Dan menyembunyikan cantik itu Ustaz. Menyembunyikan kekufuran. Okey, kekufuran. Betul? Salah. Apa salah lagi? Ha? Salah kat mana? Salah dekat wow. Kaf tak ada wow. Kaf tak ada waw. Dia ada waw. Keku. Itu dia sambung. Oh. Tak ada wow. Tak ada waw. Aduh, kamu ni. Saja kata. Kekufu. Kenapa tak ada waw kan? Kekufu. Macam ni? Betul? Tak. Ada wow. Salah ada wow dekat sana. Kenapa ada waw pula? Kat sini kenapa tak ada waw? Ha, kenapa sini tak ada, sini ada? Kau tak ada tu Ustaz? Sebab dia ada dua consonant. Dua apa? Vokal waw tu. Itu salah satu dia. Kufur ni perkataan apa? Asalnya bahasa Arab. Perkataan pinjaman. Jadi kalau bahasa Arab dia tulis kufur ataupun kufur. Begitu. Okay, jadi di perkataan pinjaman bahasa Arab. Kamu tak boleh eja macam Melayu. Okey. Baik, kekufuran. Jadi iaitu maksud apa? Nifaq bermaksud menzahirkan, menunjukkan seolah-olah dia beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya dia adalah kufur. Kufur ni apa? Kufur ni apa? Kufur ni tidak beriman, kafir. Kan? Tak beriman, kafir. Kan dia olok-olok. Dia tipu. Kan dia tipu. Sebenarnya dia macam beriman, semayang semua. Sebenarnya rupa-rupanya dia bukan betul-betul. Dia bukan betul-betul beriman pada Allah. Dia cuma tunjuk-tunjuk je. Ada zaman Nabi ada tak? Ada zaman Nabi. Ada beberapa orang yang dia semayang belakang Nabi. Semayang belakang Nabi. Tapi bila mana di tempat lain dia akan kutuk Nabi. Dia akan keji. Dia kata dia hasut orang supaya lawan Nabi. Ada zaman Nabi SAW. Disebut sebagai orang apa? Siapa boleh jawab? Orang apa? Orang munafik. Bagus Amirul. Okey, yang lain pun jawab munafik dia kan? Terbaik. Okey, disebut sebagai orang munafik. Ni nifaq kan? Jadi bila orang yang buat perangai macam ni dia panggil apa? Munafik. Betul dia munafik. Orang munafik. Orang munafik. Bukan munafik cerita TV tu. Itu cerita kan, tak tahu Ustaz tak pernah tengok. Okey, baik. Seterusnya, apakah hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram. Haram ni siapa yang buat perangai macam ni berdosa. Jangan tipu. Kan bila kita kata beriman pada Allah, kena betul-betul beriman. Kena betul-betul ikut. Kena betul-betul kena semayang, kena puasa, kena hormat ibu bapa, kena hormat guru. Kena belajar baca Quran. Jangan asyik main game saja. Kenapa Ustaz sebut main game saja? Sebab ramai kamu ni ada handphone tapi tak hantar kerja Ustaz. Geram ni Ustaz. Ada berapa orang dia hantar? Daripada kamu berapa kelas? Berapa orang? 27 kan? 27. Yang hantar tu berapa orang ada? Separuh je. Ni Ustaz nak jadi tipu saya. Okey Jadi hukum dia apa? Hukum nifaq. Nifaq. Hukum nifaq haram. Betul hukum. Hukum nifaq ialah haram berdasarkan dalil dia apa? Dalil dia iaitu ayat Al-Quran. Itu yang disebut itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey.
Sama-sama dengan Ustaz baca. Innal munafiqina Innal munafiqina Fid darki Fid darkil asfali fi darkil asfali Minan nar. minan nar. Sekali lagi. Innal munafiqina Innal munafiqina Fid darkil asfali fi darkil asfali Minan nar. minan nar. Surah apa tu? Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4 ke ayat 145? Ayat Dia tulis macam ni. Dia tulis 4 145 kan? Betul? balik. Eh? Terbalik. Betul itu saya tulis tu. Kan sama kan? 4 dulu kan? 4 145 kan? Ke salah? Betul itu. Kamu ni. Dia tulis mana? Dia tulis sini. 145. Kemudian tulis 4 sini. Kan? Sini dia tulis surah kan? Surah An-Nisa. Betul? Surah An-Nisa. Bukan Surah An-Nisa. Oh, tak nampak. Tak. Ke bawah kan sikit. Nampak dah. Okey, Surah An-Nisa. Kuat ni tu. Surah An-Nisa. Dia tulis macam mana? 145. Itu. Surah ayat berapa? Ayat 4 ke ayat 145? Ayat 145. Yang 4 ni apa? Muka surat? Surah keempat ayat ke-145. Ustaz ingat Ustaz dah ajar dah itu. Aduh kamu ni. Ya, kali jangan makan semut. Kalau makan semut cepat lupa. Okey, ayat 145 surah yang keempat. Surah keempat nama dia apa? Surah yang keempat nama dia apa? Surah An-Nisa. Okey, soalannya. Surah yang mula-mula sekali surah apa? Surah mula-mula sekali surah apa? Siapa yang boleh jawab Ustaz bagi hadiah? Pukul 1:30 boleh balik rumah masing-masing. Hadiah melancong ke rumah masing-masing. Okey. Surah yang pertama surah apa? Al-Baqarah. Zulfa. Puas sikit tak dengar? Al-Fatihah. Surah mula-mula sekali. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, bagilah kefahaman kepada murid-murid 4 excellent. Amin. Okey. Yang pertama-tama lagi surah surah apa? Al-Fatihah. Surah An-Nisa ni surah yang keempat. Baik. Seterusnya kita tengok maksud dia. Sesungguhnya. Mana? Okey, sama-sama baca. 1 2 3 maksud dia. Sesungguhnya. Tingkatan yang paling bawah. Tingkatan ni tahu apa tingkatan? Bukan tingkatan sekolah menengah tu. Kan? Katalah contoh contoh ni apa ni? Contoh. Apa ni? Contoh. Katalah jadilah contoh ni. Kata tingkatan neraka ni kan, ada lapisan bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Jadi orang yang infak ni dia akan duduk di mana? Bawah sekali. Asfala minan nar, di bawah sekali daripada tempat neraka ni. Bawah dia paling bawah. Yang paling panas. Paling panas, paling teruk. Atas ada orang tekan tindih ni. Sebab dia masuk dalam neraka tu ramai-ramai ni. Api kena bakar, menjerit. Tapi dalam yang ni kalau kita terbakar Ustaz, kami hangus dah jadi abu tak.
Dalam tu tidak mati dan tidak seolah-olah tak mati tak hidup. Rasa sakit. Rasa sakit dia menjerit-jerit tu. Oh, tak. Yang munafik dia duduk kat mana ni? Bawah sekali. Nak keluar pun tak boleh. Atas ni boleh keluar tak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Dan bawah ni lagi teruk. Katalah kamu dimasukkan dalam satu lubang, kamu duduk bawah sekali. Jadi apa benda kamu? Jadi lemas. Kalau kamu tindih, main tindih-tindih. Dengan adik-adik kamu suka main tindih-tindih. Tindih-tindih yang bawah sekali. Tolong. Yang atas sekali. Yang atas sekali gelak. Kan? Yang bawah tu dah nak mati lah. Kalau kau main bola kan. Bila gol, dia pun kan. Dekat atas apa? Padang kan. Dia slider atas padang pun. Kawan dia dah naik datang pun lompat tadi. Lompat. Kau jadi kau jurulatih lompat tadi. Yang kat bawah tu jadi apa? Dah sesak lapar, dah nak mati. Tolong. Kan? Yang bawah ni dia akan jadi seksa dia. Dia akan lebih sakit. Sebab tu ada seorang kan. Sebab tu dia kata saya tak nak jadikan gol. Kalau dia jadikan gol, orang akan tindih dia. Contoh kan. Baik. Okey, seterusnya. Kerana Allah mengatakan pada kita, sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Sebab orang munafik ni dia lagi jahat. Dia lagi teruk daripada orang kafir. Orang kafir ni dia tak beriman dengan Allah. Tapi orang munafik ni dia berpura-pura, dia menipu. Dia nak tipu Allah. Dia nak tipu orang Islam. Zaman Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul nama dia. Dia cuba menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Tapi Nabi tak buat apa-apa. Bermula. Kenapa? Kerana kalau Nabi ambil tindakan pada Abdullah bin Ubay ni, nanti orang kata dia Nabi Muhammad SAW kan dia ambil tindakan pada orang Islam. Sebab dia berpura-pura dia Islam. Orang tak tahu dia berpura-pura, tapi Nabi tahu. Sebab tu munafik ni susah. Kita nak tuduh dia munafik tak boleh. Kan? Jadi orang munafik ni adalah lebih jahat dan lebih teruk kerana dia cuba menipu Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka cuba menipu daya Allah dan orang-orang yang beriman, sedangkan mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka tak sedar. Mereka tipu diri mereka sendiri. Akhirnya nanti diletakkan di tempat yang paling bawah dalam neraka. Okey. Ada satu lagi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-ciri dan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok bawah tu yang hadis tu. Okey, Ustaz baca kamu ikut. An Abi Hurairah. Sekali lagi. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Tu dia tulis macam tu radhiyallahu anhu. Telah menyatakan. Qala. Sekali lagi. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun. Sekali lagi. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddasa kadzaba. Sekali lagi. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Mana sebut tu? Sekali lagi. 1, 2, 3. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa.
Wa iza tumina وإذا تمن khana. خان. Ni Nabi cerita tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik. Tanda pada perbuatan, tanda pada amalan, perbuatan dia, sikap dia. Iaitu apa? Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia panggil Abu Hurairah? Sebab dia suka pada kucing. Dia suka kucing pun suka dengan dia. Orang baik. Kan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada berapa? Salasun. Salasun maksud dia apa? Salasun maksud 3. Ada 3 tanda. Iaitu yang pertama, idza haddasa kadzaba. Bila berkata-kata dia apa? Apa dia tengok? Bila bercakap, apabila bercakap dia berdusta. Dia bercakap tapi dia menipu. Dia suka cakap tipu. Atau macam budak tadi tu dah. Kan bila cakap tipu. Kau ni mesti tipu ni. Orang dah tahu dah. Bila dia cakap dia suka menipu. Kan bila iza haddasa kadzaba, bila berkata-kata dia menipu. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi sebut apa? Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mungkiri janji dia. Kamu pernah berjanji tak? Pernah? Janji apa ni? Janji dengan mak kamu. Saya janji saya nak buat kerja Ustaz Aziz bagi, tapi tak buat. Kan? Tu berjanji dia. Lagi apa ni? Janji dia bagi. Janji dengan kawan. Tipu juga. Kan? Janji jom kita pergi sekolah ni. Tiba-tiba tak datang. Kan? Kamu pun datang. Munafik. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tu baru tanda. Jangan tulis munafik kawan orang, tak baik. Kan? Ustaz dia ada ciri-ciri ni. Ini antara tanda-tanda. Bukan dia jadi munafik lagi. Kan? Dia tengok dulu ada syarat-syarat dia. Jangan kamu tuduh pakai hukum munafik dia, tak boleh. Ni tanda. Jangan buat macam tu. Takut nanti kita kena sifat munafik ni. Sebab tu Nabi sebut jangan supaya kita tak buat perkara ni. Bila berjanji kena tunaikan. Bila bercakap jangan berbohong. Kan? Kemudian Nabi sebut apa? Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah dia khianat. Diberi amanah ni apa? Diberikan tanggungjawab. Diberikan tanggungjawab kepada dia. Supaya contohlah kan, ustaz kata tolong bagi duit ni kepada kawan kamu kan. Saya kata bagi duit ni pada Zulfa. Berapa ambil? Dia pun bawa dikira-kira ada RM15. Kan dia ambil RM5, dia bagi RM10 pada Zulfa. Ustaz Aziz bagi RM10. Kan? Dia ambil kata RM5. Amanah tak? Tak amanah. Dia khianat. Sepatutnya dia kena bagi semua lah. Ataupun ustaz kata tolong jaga ni. Dia tu, ustaz bagi jaga ni, ada makanan lah KFC, dia ambil seketul makan. Tak amanah kan. Ataupun dia jaga dekat pagar pelajar lewat. Pelajar lewat kena tulis nama kan. Pengawas tulis nama. Tiba-tiba dia tengok adik datang lewat. Adik kata, Leah bagi RM10. Dia bayar duit. Dia tulis nama tak? Tahu tak? Tak tulis. Sebab apa dapat duit? Tu khianat. Kan? Dia panggil apa tu? Lepas tu dia panggil apa tu? Kan? Rasuah. Pandai kakak kan? Dia bagi rasuah. Kan? Dia bagi rasuah. Tu panggil rasuah lah tu. Rasuah dia bagi duit supaya apa? Tidak tulis nama. Tu. Dia khianat dengan amanah yang diberi. Amanah dia kenapa? Dia diamanahkan oleh cikgu. Tulis nama pelajar yang lewat. Kan? Tulis. Siapa lewat? Tulis. Tiba-tiba kawan dia bagi duit, dia pun tak tulis nama. Padahal tu dia khianat dia dengan amanah yang diberikan oleh siapa? Oleh cikgu, mak, ayah ataupun siapa sajalah. Begitu. Baik. Seterusnya. Okey, kita habis sikit tu. Tu benar. Ya. 8.30 lah. Okey. Jadi itu saja kita pelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan nifak. Sebenarnya ustaz dah cerita dah benda ni di dalam kelas kita dulu.
Ingat tak online tu? Ada tak Zulfa? Ada. Ustaz dah cerita dah. Ustaz bagi kerja pun Ustaz bagi dah. Ni sebagai ulangan supaya lebih faham pada tajuk ni. Jadi jangan macam biasa. What? Macam biasa. Do you know what? Yang tengok dalam video pun, do you know what I mean? Yes, that's right. Okey, sila salin muka surat 107. Jangan yang soalan tu tak payah ambil yang bawah tu. Nombor 2 dan nombor 4 tu saja. Nombor 1, nombor 3 dan nombor 4. Sikit Ustaz bagi diskaun. 1, 3, 4. Okey. Boleh diskaun. 1, 3 dan 4 saja. 2 tak payah. Okey, jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Esok jangan lupa tengok dan subscribe.